Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi kita dah habis satu kelas Google Meet bersarap. Jadi untuk sebelum tengah hari ni kita ada kelas akidah tahun 1, tahun 1 akidah. Sebab kita ada sikit je lagi, jadi Muallim tak sediakan slide lah. Sebab boleh terus tengok ke buku teks kamu, muka surat 38. Yang ni, sambungan dia, buku teks muka surat 38. Muallim nak cerita yang bawah tu je. 3 hikmah penciptaan alam kepada manusia. Hikmah penciptaan alam kepada manusia, muka surat 38. Okey. Sebab kita dah baca apa dia tu pengertian alam, apa maksud alam. Alam ni selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada alam, kita apa yang merangkumi dalam alam ni, kita ada bulan, bintang, matahari, haiwan, guna-gana, manusia, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Lepas tu kita dah cerita dah sikit dalam video YouTube. Alam ni terbagi kepada dua. Alam yang musyahadah, yang kita boleh nampak dengan mata kasar, dan alam yang gaib, yang tak boleh nampak tapi kita dengar dia dalam hadis-hadis Nabi, kita dengar di dalam ayat-ayat Al-Quran. Contoh dalil ayat Al-Quran tentang alam kan kita dah cerita, badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ciri-ciri kejadian alam kita dah baca. Allah ini menjadikan siang untuk manusia bekerja, malam untuk manusia berehat. Kejadian manusia daripada tanah, malaikat daripada cahaya, jin pula daripada api. Allah mencipta makhluk ini berpasang-pasangan seperti manusia, ada lelaki dan perempuan, bertujuan untuk saling membantu, saling bantu-membantu dan saling kenal mengenali. Okey, lepas tu kita tengok yang terakhir, hikmah. Adanya Allah mencipta alam ini, apa hikmah dia? Kita celik mata setiap hari pagi-pagi, kita nampak alam. Nak keluar rumah kita ada nampak kucing tepi jalan, ada pokok, ada awan, pandang ke atas ada langit, awan, matahari, malam pula dia ada bulan, bintang dan sebagainya, burung-burung terbang dan sebagainya. Jadi apa hikmah ada ni alam ini? Yang pertama ialah sebagai tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa dan Maha mengetahui segala-galanya. Macam mana? Macam mana kita nak tahu? Alam ini adalah tanda bahawa Allah itu Maha hebat. Tanda kebesaran Allah. Kita tengok alam ini, terjadinya alam ini bukannya bukannya jadi remeh-temeh. Alam ini sangat bersistematik. Kita tengok planet-planet, dia ada orbit dia berpusing mengelilingi matahari. Air laut dia ada ombak, pasang surut dan sebagainya. Benda itu sangat cantik, sangat tersusun. Saintis-saintis dah kaji, benda ini sangat hebat. Jadi kalau benda yang hebat itu, mestilah pentadbir alam ini juga maha hebat. Kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala maha hebat, maha berkuasa. Kebesaran Allah itu tidak ada tandingannya, dan kita yakin ciptaan Allah juga adalah sama hebat seperti penciptanya. Macam tu hikmah dia. Yang kedua, manusia boleh mengambil manfaat daripadanya seperti air hujan. Adanya alam ini, hikmah dia sangat besar. Antaranya menjadi sumber kepada makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Ada air hujan untuk kita minum, air sungai untuk kita mandi. Selain daripada air, kita ada tumbuh-tumbuhan untuk kita makan. Bukan makan macam lembu. Maksudnya kita jadikan sebagai makanan. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Kita ada makhluk-makhluk lain, lembu, kambing, kita buat dia sebagai masakan, lauk dan sebagainya. Itu antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan Allah ini sangat hebat. Kebesaran Allah, kehebatan Allah tidak ada tandingannya. Tidak ada yang mampu mencabar kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kita yakin kalau Allah Subhanahu Wa Taala mampu buat makhluk yang sangat hebat seperti alam ini, begitu juga kalau Allah nak tarik semula semua benda yang Allah ambil itu sangat senang, sangat mudah. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada sesuatu perkara itu jadi, maka benda itu jadilah. Dan yang ketiga, memberi kebebasan kepada manusia melakukan apa sahaja berdasarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu alam ini bukanlah besar macam taman indera sempurna, tak. Bukan macam besar bandar Kuantan, tak. Tapi seluas-luas mata memandang dan sejauh-jauh kamu boleh berjalan. Itu alam, sangat-sangat luas. Dan di atas alam ini ada kebebasan yang Allah berikan untuk makhluk-makhluknya terus mencari untuk menambah keimanan kepada Allah. Di samping ada kebebasan tu, ada juga syariat-syariat yang perlu kita amalkan, yang perlu kita beriman kepada syariat tersebut. Dan sebagainya. Okay, macam tu. Okey, 3 sahaja hikmah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Dalam di akhir video ni, tak ada apa dah. Slide pun tak ada. Slide pun hari tu Mak Lim memang tak bagi kamu slide sebab kamu ada buku teks. Jadi Mak Lim akan bagi kerja sekolah, sambungan kerja sekolah daripada muka surat itu. Muka surat Mak Lim ada tulis dekat dalam classroom tapi belum dihantar ke mana-mana lagi. Sikit lagi mulalah kelas sama. Okey, celik praktis muka surat 26 ke 28 dan ada kuis juga. Kita dah buat kuis bahasa Arab pagi tadi. Ini kita ada juga kuis untuk akidah. Selamat menjawab kuis. Tapi kuis kita tajuk, kita ulang kaji tajuk yang dah lepas lah. Kita ulang kaji tajuk pertama, rukun iman. Sebelum kamu jawab kuis, pastikan kamu dah ulang kaji dulu. Sebab dalam soalan kuis tu ada rukun iman yang keempat, apa dia? Rukun beriman kepada qada dan qadar, rukun iman yang keberapa? Berhati-hati sebelum menjawab, ulang kaji terlebih dahulu. Jangan cepat sangat jawab. Zafrul Ryan. Okey, sampai di sini saja video Malim. Sebab hikmah tu sikit je, jadi video pun pendek lah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran lakum.